Kau siapa? Kenapa kau nak ubah benda ni? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, saya panjatkan rasa bersyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada petang Sabtu ini saya dapat mengusahakan sesi live ini bersama dengan sahabat-sahabat semua, dan bagi mereka yang berada di Malaysia, sekarang ni pukul 10 suku malam kan, manakala kami dekat Finland pula sekarang ni pukul 4 suku. Beza waktu ialah 6 jam untuk hari ni lah, tetapi malam ni kami akan tukar jam, masuk ke jam musim panas. Dan perbezaan waktu di antara Oulu dengan Finland ialah akan jadi 5 jam. Jadi waktu solat pun akan berubah dan sebagainya kerana kami sedang menuju ke musim panas. Tapi belum lagi lah musim panas sebenarnya. Walaupun dekat luar sana, kalau tengok kat luar sana, salji banyak yang dah cair. Tapi kalau ikut ramalan cuaca, pada hari Selasa dan juga hari Rabu ni ada kemungkinan salji akan turun lagi. Cuma cuaca tu tak adalah sejuk sangat. Sekarang ni suhu 1 darjah Celsius. Sama macam di Malaysia, kami yang berada di Finland ini juga sedang, kita katakan, kita juga sedang berkurung lah di dalam rumah, disebabkan oleh cabaran global yang kita hadapi semua. Walau bagaimanapun, saya daripada jauh ini, dari satu sudut, walaupun susah hati juga dan bimbang melihat perkembangan di tanah air, tetapi kita dapat melihat bagaimana pihak kerajaan, khususnya Kementerian Kesihatan Malaysia lah, telah memainkan peranan yang baik dan bagus untuk terus memberikan maklumat dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat supaya kita well informed. Sebab kebimbangan utama kita di tanah air itu adalah bagaimana sikap dan reaksi masyarakat untuk memutuskan penyebaran virus ini. Kalau kita tengok dalam sejarah pun, memang nak membentuk sikap yang betul di kalangan masyarakat untuk memberi reaksi kepada ujian-ujian yang datang dalam bentuk yang macam ni, memang banyak cabaran. Maka langkah yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk khususnya Kementerian Kesihatan Malaysia untuk terus-menerus berkongsi maklumat adalah something yang sangat kritikal, terutamanya bagi kami yang berada dekat Finland ini. Saya faham kerana saya tidaklah berbahasa Finnish untuk mengikuti sepenuhnya maklumat yang dikongsi daripada semasa ke semasa oleh kerajaan di sini, tetapi saya boleh katakan ia tidaklah selancar dan setelus apa yang diusahakan di tanah air. Dan maklumat-maklumat itu berguna untuk bukan menimbulkan panik, tetapi untuk memahamkan kepada masyarakat tentang severity virus ini. Kerana di Finland ni, saya sebutkan panik itu kerana di Finland ini concern utama yang saya lihat di media sosial ialah kebimbangan orang terhadap kecenderungan media untuk mengemaskini maklumat yang dikhawatiri boleh menimbulkan panik. Sedangkan saya rasa macam panik itulah yang
somehow diperlukan supaya orang lebih serius dengan isu ini. Masih ramai di Finland ini yang berpendapat COVID-19 is just another flu, dan keseriusan mereka terhadapnya tidak begitu jelas dapat dilihat lah. Saya tak pasti jelas ke tak jelas. Kalau sahabat-sahabat yang menonton sesi ni, kalau boleh kongsikan sedikit komen tu, bagi reaction sikit, sebab saya pakai earphone, jadi saya tak tahu clear ke tak clear. Okey, pada hari ini saya nak kongsi sedikit cerita. Sebenarnya macam anda juga, saya juga kebosanan duduk di rumah. Walaupun kerja banyak, tapi sampai satu peringkat tu kita macam hilang motivasi kan untuk buat kerja. Jadi saya buatlah sesi live ni, berkongsi, dan kalau ada maklum balas persoalan pandangan daripada kawan-kawan pun saya sangat alu-alukan lah. Jadi pada hari ini saya nak kongsi sedikit beberapa cerita yang saya teringat mengenainya kerana pada 17 ke 19 hari bulan Mac yang lepas, Google Doodle, kalau kita buka Google, www.google.com, yang kartun-kartun dekat atas kotak search tu, ada disebutkan, ada didedikasikan pada satu hari tu kepada seorang tokoh yang mungkin ada orang kenal tapi mungkin ramai yang tidak kenal, iaitu yang namanya dikenali sebagai Dr. Ignaz Semmelweis. Dr. Ignaz Semmelweis ni saya mengetahui mengenai dia ketika Paul Krishna, seorang profesor di dalam bidang pendidikan, menyentuh tentang apa yang disebut sebagai the Semmelweis Reflex. Tapi itu nanti dulu. Saya nak cerita dulu siapakah Ignaz Semmelweis ni dan apa yang kita boleh belajar daripada dia. Ignaz Semmelweis ni adalah seorang daripada keluarga Jerman, tetapi lahir di Buda, iaitu sebahagian daripada Budapest. Kita tahu kan ibu negara Hungary asalnya dahulu adalah dua bandar, Buda dan Pest, dipisahkan oleh Danube River tu, dan sekarang dicantum jadi Budapest. Jadi dia dilahirkan di Buda, dan pada satu peringkat usia beliau telah pergi ke Vienna, Austria untuk menyambung pelajaran di dalam bidang undang-undang mula-mulanya. Tetapi kemudiannya dia tukar bidang dia daripada law kepada medicine. Pada masa tersebut di Vienna, Austria, berlaku satu keadaan di mana ada ramai perempuan yang melahirkan anak meninggal dunia disebabkan oleh demam yang disebut sebagai postnatal fever. Jumlah kematian itu begitu signifikan sehingga Ignaz Semmelweis sebagai seorang doktor yang bertugas di wad bersalin frustrated dan rasa macam hidup dia tak bermakna. Kita tahu impak dia bagi seorang doktor kalau dia gagal menyelamatkan nyawa pesakit dia, dan benda itu berada di dalam penghususan dia. Jadi Semmelweis depressed. Saya boleh katakan macam itulah. Saya rasa dia depressed disebabkan oleh apa yang terjadi pada masa tersebut. Jadi Semmelweis ni cuba nak mencari jawapan. Kejadian ini berlaku lebih kurang tahun 1847. Semmelweis cuba nak mencari jawapan kenapa berlaku kematian. Di Hospital Vienna pada masa tersebut ada dua wad hospital. Satu wad yang dikendalikan oleh doktor-doktor, profesor-profesor di Universiti Vienna, di Fakulti Perubatan tu. Manakala ada satu lagi wad pula adalah wad yang disediakan sebagai tempat untuk midwives dan pelajar-pelajar perubatan berlatih. Hospital yang pertama yang dikendalikan oleh doktor adalah hospital yang berbayar. Manakala hospital yang dikendalikan oleh midwives adalah hospital percuma. Dan hospital wad yang percuma ini dibuka kepada orang ramai, dan dia menjadi tumpuan lah kepada orang-orang miskin, termasuklah juga daripada kalangan prostitutes, ya, yang ada pada masa tersebut.
Tetapi apa yang membingungkan Semmelweis ialah kerana sebelum tu terima kasih pada sahabat-sahabat yang bagi komen kata clear. Alhamdulillah. Harapnya internet bagus di Malaysia, di sini dan juga di mana-mana sajalah. Saya pun tak tahu anda menonton daripada mana. Jadi pada masa itu di Hospital Viana ni, ward pertama dengan ward kedua, ada dua tadi yang saya sebutkan. Yang membingungkan Semmelweis ialah kerana kematian banyak berlaku di ward pertama yang dikendalikan oleh doktor. Kadarnya mencecah pada tahun 1847 itu sampai kepada 16%. Manakala di ward yang dikendalikan oleh orang yang less qualified, oleh midwives dan juga jururawat, jumlah kematiannya adalah jauh lebih rendah, iaitu lebih kurang dalam 4%. Ya. Macam mana nak eja nama doktor ni? Semmelweis, Semmelweis. Ya, Dr. Semmelweis. Jadi Dr. Semmelweis ni dia buat observation. Pada masa tersebut kita perlu faham teori tentang kuman masih belum develop at least di Vienna, Austria lah. Saya tak adalah nak pergi terperinci kerana itu bukan bidang saya. Cuma idea tentang infectious disease ini masih belum dibangunkan pada masa tersebut. Jadi macam-macam andaian cuba dilakukan oleh pelbagai pihak untuk faham macam mana kejadian ini boleh berlaku. Jadi Semmelweis ni observe. Kalau kita belajar research methodology, kita mungkin akan jumpa nama Semmelweis ni kerana Semmelweis cuba untuk mengenal pasti correlation, punca, apa yang menjadi punca kepada kematian ni. Jadi ada yang kata kerana udara, tapi Semmelweis tak percaya. Dia kata takkanlah udara, sebab udara di ward A dengan ward B lebih kurang sama je. Ada andaian yang mengatakan bahawa puncanya adalah kerana crowded, ya, kerana terlampau ramai pesakit. Tapi pada pandangan Semmelweis, ward yang dikendalikan oleh midwives tu jauh lebih pack daripada ward yang doktor ni, hospital ni tadi. Jadi dia pun tak pasti. Termasuklah juga benda-benda yang macam agak superstitious. Dia cuba investigate dan rule out. Sehinggalah pada suatu hari apabila seorang kawan beliau, iaitu Jacob Kolecka, lebih kurang macam itulah nama dia, yang mana Jacob Kolecka ni telah menemui ajalnya. Ya, Jacob ni adalah kawan baik Semmelweis, dan pada masa itu doktor-doktor yang handle ibu-ibu bersalin dekat ward A ni, mereka ada rutin harian mereka, iaitu di awal pagi mereka akan pergi ke mortuary, tempat rumah mayat, dan mereka akan menjalankan autopsi ke atas mayat pesakit-pesakit yang meninggal dunia semalamnya. Kemudian barulah mereka akan pergi melawat ward round pesakit lain, dan kemudian pergi ke ward wanita-wanita yang nak bersalin lah. Jadi pada masa tersebut, salah seorang daripada kawan Semmelweis ini ketika melakukan pembedahan ke atas mayat ni tadi, dia telah secara tak sengaja telah tercucuk pisau yang dia pakai itu ke tangannya, menyebabkan luka. Dan ekoran daripada luka tersebut telah berlaku infection, jangkitan, demam, dan akhirnya kawan baik Semmelweis itu telah meninggal dunia akibat daripada kemalangan kecil tersebut. Dan simptom-simptom yang ditunjukkan oleh kawan Semmelweis ni apabila dia meninggal dunia sama macam simptom-simptom yang ditunjukkan oleh doktor-doktor, oleh wanita-wanita yang meninggal dunia di ward bersalin di atas sana. Jadi pada masa itulah Semmelweis meyakini bahawa ada hubungan di antara mayat-mayat dekat rumah mayat dengan wanita-wanita bersalin dekat ward. Ada sesuatu yang menyebabkan masalah yang dekat mayat di sini telah berpindah kepada wanita-wanita di sana dan menyebabkan infection itu berlaku. Tetapi beliau tidak dapat lagi pada masa tersebut menjelaskan dengan terperinci apa bendanya. Tetapi Semmelweis telah mendatangkan satu penyelesaian. Ini yang penting, ya. Kenapa cerita dia penting untuk kita tahu. Semmelweis ini telah mencadangkan
supaya doktor-doktor dan semua pihak yang terbabit dalam mengendalikan urusan wanita-wanita bersalin ini, sebelum mereka memulakan prosedur, mereka kena basuh dulu tangan mereka dengan chlorinated lime solution, klorin dengan lime, dan basuh tangan bersih-bersih. Jadi Semmelweis ini dikenali dalam sejarah sebagai orang yang introduce prosedur membersihkan tangan, disinfect tangan di hospital. Ini adalah kerana Semmelweis melihat bahawa doktor-doktor yang lepas bedah mayat tu, mereka tidak membasuh tangan mereka sebelum mereka assist wanita-wanita yang nak bersalin ni. Maka itu observation dia, dan dia cadangkan supaya tangan semua orang dibasuh. Termasuklah juga peralatan-peralatan yang dipakai. Apabila cadangan Semmelweis itu diterima dan dicuba, ia telah terus secara drastik mengurangkan kematian tersebut pada kadar yang sangat signifikan, menghampiri zero. Jadi sepatutnya pada masa tersebut, bila aktiviti mencuci tangan itu telah terbukti berkesan untuk mencegah daripada berlakunya postnatal fever tu, demam selepas bersalin tu, sepatutnya diamalkanlah benda tu. Tetapi kejadiannya tidak selancar itu, sejarahnya tidak semudah itu, kerana pandangan Semmelweis ini telah disambut oleh para doktor, termasuklah profesor beliau sendiri, bos dia iaitu Profesor Johann Klein, telah menolak cadangan Semmelweis itu kerana sebab ni yang agak complicated. Bila saya baca kajian-kajian yang dilakukan berkenaan dengan Semmelweis ini, terutamanya dari segi kita kata psikologi dia lah, ada dua sebab yang saya nak highlight. Sebab yang pertama, kenapa mereka tak terima cadangan Semmelweis tu, ialah kerana pertama ada satu pandangan yang negatif terhadap Semmelweis, kerana Semmelweis ini datang daripada Hungary. Dia dipandang rendah kerana keturunan dia, tentang background dia, jika dibandingkan dengan pelajar-pelajar perubatan dan juga doktor-doktor lain yang berada di Vienna, Austria pada masa tersebut. So kira macam, budak kampung ni siapa pula yang mandai nak menunjuk pandai kan dekat buat ini. Kemudian yang keduanya adalah kerana sikap doktor-doktor itu yang beranggapan bahawa doktor-doktor ni adalah gentleman. Dan gentleman ini kalau kita suruh mereka basuh tangan, dia jadi macam ofensif. Dia something yang menghina. Are you saying that our hands are dirty? Maksud dia macam tu lah kan. Kau nak suruh aku basuh tangan, kenapa kau ingat tangan aku ni kotor ke? Jadi mereka rasa offended bila Semmelweis kata basuh tangan sebelum buat prosedur ke atas pesakit. Maka mereka menolak aktiviti cadangan untuk basuh tangan itu disebabkan oleh sikap ego yang ditunjukkan oleh yang lahir daripada cadangan yang dikemukakan oleh Semmelweis ini. Itu telah menimbulkan kemarahan kepada Semmelweis, dan Semmelweis ni saya taklah kenal mendalam sangat, tetapi daripada catatan-catatan yang dibuat oleh pelbagai pihak, mereka banyak menggambarkan Semmelweis ini sebagai seorang yang macam eksentrik lah, seorang yang weirdo, orang yang kita susah nak kerja dengan dia, orang yang kita susah nak komunikasi dengan dia, sebab dia sangat obses dengan pendapat dia. Jadi saya tak tahu benda tu betul ke ataupun tidak, tetapi saya tahu bahawa Semmelweis sangat marah, dan dia telah accuse doktor-doktor di Vienna, Austria itu sebagai pembunuh, kerana punca kematian telah dapat dibuktikan tetapi mereka menolaknya. Dan kesan daripada sikap keras yang ditunjukkan oleh Semmelweis untuk mendesak doktor-doktor dan juga jururawat serta midwife semua agar membasuh tangan sebelum assist pesakit wanita-wanita yang nak bersalin ini, maka Semmelweis telah dipanggil oleh Profesor Johann Klein tadi, dan Profesor Johann Klein telah bagi warning dekat dia.
Kita tahu ya, pada masa tersebut berita tentang banyaknya kematian di ward pertama tadi telah merebak keluar masyarakat, sampai kepada ada wanita yang sampai melutut di atas melutut ya, merayu agar mereka dimasukkan ke ward bidan dan bukannya ke ward doktor, kerana mereka tahu di ward doktor tu sangat ramai yang mati. Malah ada juga wanita yang purposely sengaja terberanak dekat jalan, on the way nak ke hospital. Mereka purposely terberanak dalam perjalanan nak ke hospital, supaya beranak tepi jalan itu lebih selamat daripada beranak dekat ward tadi. Sampai kepada begitu description dia yang saya baca kan. Jadi pada masa tersebut Semmelweis telah dipanggil oleh Profesor Johann Klein tadi, dan Profesor Johann Klein mengatakan bahawa dalam diary Semmelweis, dia kata kita di hospital ini tidak perlu kepada orang-orang yang konon-kononnya smart lah, ya. Yang kita perlukan adalah orang yang taat dan mematuhi prosedur yang telah kita tetapkan. Apa yang kamu cadangkan ini adalah merupakan satu penghinaan kepada ilmu pengetahuan dan juga peraturan yang sudah sekian lama dipakai. Maka sama ada kamu berhenti daripada meneruskan desakan kamu, ataupun kamu tinggalkan tempat inilah. Ya, itu lebih kurang amaran yang diberikan oleh Johann Klein kepada Ignaz Semmelweis. Jadi Ignaz Semmelweis pun bila terima gertakan tersebut, dia pun mengalah dan mendiamkan diri. Tak, of course lah tak kan. Kalau tidak, tak jadilah sejarah. Semmelweis terus mendesak dan dia semakin marah ya dengan tindakan yang dilakukan oleh profesor dia sendiri. Maka ketegasan dan kekerasan yang ditunjukkan oleh Semmelweis terhadap tuntutan dia supaya basuh tangan itu akhirnya telah menyebabkan Johann Klein memecat beliau daripada kerjanya di hospital dan menghalang beliau daripada bekerja di mana-mana sajalah di Vienna, Austria tu, sehingga akhirnya Semmelweis terpaksa balik semula ke Hungary, dan di Hungary beliau telah berkhidmat sebagai doktor secara percuma tanpa gaji, dan meneruskan promosi beliau agar doktor-doktor, jururawat, midwives dan semua pihak yang terbabit dalam pengurusan hospital membersihkan tangan mereka, disinfect tangan mereka. Tak boleh pakai istilah disinfect lah, kerana pada masa itu ideanya bukan disinfection, tetapi bersihkan tangan dengan menggunakan chlorinated lime solution tadi kan. Tetapi perkara itu terus-menerus menimbulkan bantahan, terutamanya kerana Semmelweis walaupun dah balik ke Hungary, tapi dia menghantar surat ke hospital-hospital di Eropah agar mendengar cadangan dia ni. Dan cadangan-cadangan beliau ini ditolak oleh pelbagai pihak secara yang sangat misterius bagi saya lah kan. Why people are so stubborn kan dalam hal-hal yang macam ni. Jadi akhirnya dipendekkan cerita, Semmelweis telah ditangkap, kemudian dia telah ditahan di penjara. Semasa di penjara berlaku banyak perbalahan di antara beliau dengan pegawai-pegawai penjara. Ketika pegawai-pegawai penjara memukul beliau, beliau telah tercedera dan beliau merayu kepada pihak-pihak penjara ketika nak merawat dia supaya basuh tangan. Very, orang kata, obses lah. Tak tahu lah istilah betul ke tidak. Basuh tangan sebelum nak rawat saya. Tetapi mereka berdegil dan mereka merawat beliau lukanya itu tanpa melakukan cadangan tadi, dan akhirnya Semmelweis telah meninggal dunia di dalam penjara kerana sepsis, jangkitan yang disebabkan oleh apa yang terjadi. So yang menyebabkan dia sendiri juga akhirnya meninggal dunia adalah kerana prosedur yang dia cuba cegah daripada cadangan-cadangan dia tadi. Itulah kisah sedih yang berlaku kepada Ignaz Semmelweis. Dia telah dikebumikan tanpa upacara kehormat yang dikhususkan untuk para doktor, kerana pada masa tersebut di Austro-Hungary Empire ni
doktor-doktor sangat dipandang tinggi, dan apabila ada doktor yang meninggal dunia, ada upacara khusus untuk memberi penghormatan kepada para doktor ni tadi. Tetapi Semmelweis tidak dapat privilege tersebut. Dia dikebumikan secara orang kata macam tu saja di Vienna, Austria. Lama selepas itu, mungkin lebih daripada 100 tahun selepas daripada itu, barulah akhirnya orang faham the theory of germ tadi, barulah orang faham tentang bagaimanakah infectious disease ni berlaku dan mengapa cadangan Semmelweis pada suatu ketika dahulu, kalau diterima, boleh menyelamatkan begitu banyak nyawa. Tetapi sahabat-sahabat boleh tengoklah ya, pelajaran yang kita ambil daripada sejarah, mengapa akhirnya umat manusia kehilangan nyawa dan terdedah kepada pelbagai musibah dan bencana disebabkan oleh masalah sikap. Dan ini mengingatkan kita kepada sepotong hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, dan Rasulullah SAW berkata, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala zarratin min kibr. Tidak akan masuk syurga seseorang yang di dalam hatinya ada walaupun sebesar zarah sifat ego, sombong. Ya, betapa besarnya kekejian sikap sombong yang boleh mendatangkan pelbagai bencana dalam kehidupan. Qala rajul, seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Seorang lelaki contohnya suka kalau sekiranya dia berpakaian dengan pakaian yang baik dan kasutnya adalah kasut yang baik. Adakah itu merupakan satu kesombongan? Adakah satu kesombongan memakai pakaian yang baik dan memakai kasut yang baik? Macam nak minta clarification daripada Nabi SAW. Jadi kata baginda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu cantik dan Allah suka kepada kecantikan. Maka mencantikkan, mengelokkan penampilan diri dengan berpakaian dengan pakaian yang baik, dengan kasut yang baik, bukanlah yang dimaksudkan sebagai sifat sombong itu tadi. Akan tetapi al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Yang dimaksudkan dengan sifat sombong itu adalah memperlekeh kebenaran dan menghina manusia. Ya, hadis riwayat Muslim. Yang dimaksudkan dengan sifat sombong itu adalah menolak kebenaran, meremehkannya dan juga memandang rendah kepada manusia. Hadis ini exactly describe apa yang terjadi kepada Ignaz Semmelweis apabila cadangan beliau ditolak oleh profesor-profesor, doktor-doktor ni tadi. Satu, mereka menolak sesuatu yang telah jelas dibuktikan keberkesanannya, dan yang keduanya disebabkan oleh status pada masa tersebut. Dan Semmelweis adalah orang Hungary yang dipandang tidak sama tarafnya dengan orang Austria ataupun orang Vienna pada masa tersebut. Jadi sebab itulah penting bagi kita untuk dalam suasana pada keadaan yang sekarang ini untuk kita merawat, walaupun virus itu tersebar dan saban hari membunuh, meragut nyawa begitu ramai manusia. Tetapi pada masa yang sama juga, apabila kita tidak bekerja di pejabat, kita duduk dekat rumah, dunia menjadi agak sunyi dan sepi. Saya assume lah, nampak gambar sunyi dan sepi, tapi dalam rumah masing-masing mungkin tunggang langgang dan macam-macam kan apabila ramai-ramai berkumpul. Tapi ambillah peluang pada masa yang sekarang ini untuk kita muhasabah diri kita tentang sifat sombong kita dalam menolak pembuktian, menolak kebenaran, semata-mata disebabkan bukan oleh kita tidak faham ataupun faktor-faktor yang berkaitan dengan reliability kebenaran tersebut, tetapi hanya disebabkan oleh sifat sombong dan kita memandang rendah kepada sesama manusia atas pelbagai faktor yang rumit. Jadi kisah Ignaz Semmelweis ini saya pilih untuk kita renungkan dan fikirkan bersama bagaimana kompleksnya orang-orang so-called bijak pandai menolak cadangan Ignaz Semmelweis ini. Ialah apa yang
bincangkan khususnya di dalam ilmu psikologi disebut sebagai the Semmelweis reflex. Anda boleh carilah dekat YouTube ke dekat mana ke, tanya psikologis yang kita ada di media sosial ataupun di mana-mana untuk mengulasnya daripada aspek psikologi. Saya mengambil teladan daripada kisah Ignaz Semmelweis itu, khususnya daripada perspektif pendidikan, kerana Paul Kirchner, seorang profesor daripada Belanda kalau tak silap saya, dalam sebuah buku dia, dia memetik kisah Ignaz Semmelweis ini kerana dia cuba untuk menjelaskan tentang the Semmelweis reflex dalam dunia pendidikan. Kerana 30 tahun yang lalu lebih kurangnya kita tidak ada teknologi untuk memahami proses belajar. Kita lebih faham tentang proses mengajar sebab cikgu-cikgu mengajar. Maka idea untuk improve pendidikan ialah dengan improve mengajar. Ya. Tetapi dalam 30 tahun yang terakhir ini, kita ada semakin banyak teknologi yang membolehkan kita lebih memahami tentang pembelajaran. Apa sebenarnya yang berlaku di dalam kepala, jiwa, ya, emosi, motivasi seorang murid semasa dia belajar. Kita boleh semakin menegaskan bahawa apabila cikgu mengajar, belum tentu murid belajar. Maka untuk meningkatkan kualiti pembelajaran, ia bukan hanya tertumpu kepada meningkatkan skill guru mengajar, tetapi juga membantu guru untuk memahami bagaimana murid belajar dan menyesuaikan cara belajar itu dengan apa yang kita semakin faham tentang bagaimana otak berfungsi. Pada suatu ketika dahulu, bidang pendidikan termasuklah pembangunan kurikulum dibangunkan berasaskan kepada bidang-bidang seperti kita katakan politik, sejarah, linguistik, sains sosial. Tetapi ia tidak mengambil kira tentang psikologi kognitif. Ia tidak mengambil kira tentang ilmu berkaitan dengan otak. Maka sebab itu, sama ada apa yang dibangunkan sebagai sebuah kurikulum itu sesuai ataupun tidak sesuai dengan kebolehan dan cara manusia memproses otak, 30 tahun yang lepas, it was not a big issue. Tetapi sekarang kita semakin faham kenapa sesetengah model pendidikan tidak berfungsi. Kerana dia tidak sesuai dengan otak manusia. Tetapi perkembangan ini, kata Paul Kirchner Profesor Paul Kirchner dalam salah satu buku dia, dia kata hal ini sukar untuk diterima khususnya oleh tokoh-tokoh yang berada dalam bidang pendidikan, tetapi mereka ini adalah orang yang datang daripada ilmu-ilmu pendidikan yang lepas ketika pendidikan tidak mengambil kira ilmu tentang otak manusia. Maka sebab tu bila kita tegaskan bahawa, ini daripada saya lah, contohnya menekankan tentang kepentingan murid darjah 1 untuk sudah boleh membaca dan menulis agar mereka sudah boleh mula menyelami isi kandungan yang begitu banyak dalam pelbagai subjek seawal darjah 1 adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan otak kanak-kanak pada usia tersebut. Tapi pandangan ini ditolak walaupun telah didatangkan bukti-buktinya kerana penegasan bahawa apa yang dah ada itu dah bagus. Kami orang lama, we have been in this field for the past 40 years. Kau siapa? Kenapa kau nak ubah benda ni? Jadi pandangan-pandangan seperti itulah yang diungkapkan oleh Profesor Paul Kirchner sebagai the Semmelweis reflex. Maknanya bawa bukti-bukti, hasil-hasil kajian yang baru pun ditolak, bukan ditolak dengan satu argument saintifik, tetapi ditolak dengan satu paradigma, satu mentaliti yang menganggap status quo, apa yang telah sedia ada itu sudah cukup baik, kenapa nak ubah? Ya, dan mengakibatkan pelbagai masalah dan bencana. Jadi bila saya sebut benda ni, dia lebih sebagai muhasabah lah. Bukanlah orang kata saya ni orang yang paling arif ke, paling pakar ke. Sahabat-sahabat kalau ada soalan yang nak bertanya, tanyalah ya. Sebab saya masih lagi cuba untuk belajar daripada sejarah, cuba untuk faham. Sebab sejarah ni menarik. Kalau kita tengok
sejarah tentang kebersihan kan. Saya suka social history. Saya dah lama dah tak minat dengan political history. Sebab tu orang duk push suruh tengok drama Ertugrul, suruh tengok filem drama-drama tentang sejarah Osmaniyah ni. Saya memang suka dalam Osmaniyah, tapi saya dah lama dah tidak hilang minat terhadap tentang politik, siapa jadi khalifah, perang, lepas tu pemimpin ke apa semua. Saya tak berapa minat sebab saya dah spend masa yang agak lama membaca hal tersebut. Saya lebih minat kepada intellectual history, social history, sebab curiosity saya semakin micro. Maksudnya dia semakin masuk ke dalam untuk lebih memahami apa yang berlaku dekat akar umbi. Jadi kalau kita study social history dalam Osmaniyah, kita boleh tengok misalnya kalau pada hari ini kutu dan pijat dikaitkan dengan kekotoran, orang kata hygiene punya problem lah kan. Tapi pada suatu ketika dalam sejarah kalau kita baca, ia menggambarkan sebaliknya. Kerana saya pernah membaca dalam satu kajian yang mengatakan bahawa ketika Sultan Sulaiman Al-Qanuni hendak mengahwinkan anaknya yang bernama Mihramar, ya, bila dia nak kahwinkan anak dia dengan Rustam Pasha. Rustam Pasha ni adalah seorang pemimpin yang hebat lah kan pada masa tersebut. Jadi pada masa itu telah timbul rumours yang mengatakan bahawa Rustam Pasha ini ada penyakit kusta. Ya. Dan kita perlu faham, masa saya baca social history itu, kita perlu faham rumours-rumours itu mungkin datang daripada hakikat bahawa Rustam Pasha ini seorang anak muda yang begitu laju memanjat jawatan lah di dalam Daulah Osmaniyah tu. Jadi rumours mengatakan bahawa Rustam Pasha ni sakit kusta. Jadi Sultan Sulaiman Al-Qanuni ni takutlah nak kahwinkan anak dia dengan Rustam Pasha ni. Maka dia telah menghantar seorang physician untuk pergi ke bandar Diyarbakir melakukan siasatan ke atas Rustam Pasha. Dan cara mereka nak tentukan sama ada Rustam Pasha ni sakit kusta ke ataupun tidak ialah kalau sekiranya pada baju Rustam Pasha dan juga pada tubuh badannya, dekat rambut dia ke kat mana ke, ada kutu, bermakna dia tidak ada sakit kusta. Kerana pemahaman pada masa tersebut ialah penyakit kusta ini sangat berbahaya sehingga kutu pun tak ada dekat badan pesakit kusta. Jadi kalau ada kutu dekat rambut ke dekat baju ke seseorang itu, maka itu menjadi satu petanda bahawa orang tu tak ada sakit kusta. Dia macam ni lah kalau kita beli sayur kan. Kalau sayur tu cantik, berkilat, tak ada lubang-lubang, tak ada macam kesan dimakan serangga, kita jadi takut pula kalau ada chemical ke apa ke yang dipakai kan. Tapi kalau ada ulat tebuk sikit ke lubang sawi tu contohnya, kita akan rasa macam dan okey lah, sebab ulat dia tidak akan pilih sawi yang tidak selamat untuk dimakan. Jadi pada masa tersebut, kutu yang ditemui pada baju Rustam Pasha telah menjadi bukti bahawa beliau tidak mengalami sakit kusta. Dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni pun mengahwinkanlah anaknya Mihramar dengan Rustam Pasha. Tapi macam-macam lagi lah fitnah yang dikenakan ke atas beliau, itu topik lain dalam sejarah. So itulah lebih kurangnya perkongsian saya pada hari ini, lebih kepada untuk kita meninjau-ninjau beberapa aspek di dalam sejarah kita. Ada beberapa yang kita boleh belajar, dan sejarah itu bukan hanya sejarah kita sebagai umat Islam, tetapi sejarah di mana-mana saja. Dan Semmelweis akhirnya telah dipindahkan jenazahnya, mayatnya daripada Vienna, Austria pulang ke Hungary. Dan di Hungary sekarang ini Semmelweis dikenali sebagai the savior of mothers, penyelamat ibu-ibu, disebabkan oleh sejarahnya yang lama selepas beliau meninggal dunia barulah difahami. Jadi kalaulah Semmelweis ini adalah seorang Muslim dan bidangnya itu adalah bidang, kita kata macam bidang dakwah, maka beliau mungkin tergolong dalam golongan ulama islah, ya, disebabkan oleh usaha yang beliau lakukan tadi kan. Okey, saya nampak ada soalan, saya baca sekejap.
Waalaikumsalam. Apa pendapat doktor? Saya bukan doktor. Cikgu sekolah je kan. Apa pendapat doktor tentang punca masalah yang dihadapi Muslim kini adalah ekoran daripada rosak dan kekeliruan dalam memahami ilmu? Saya tak ingat saya ada tulis beberapa artikel tentang hal ini. Terima kasih kepada sahabat Ustaz saudara Muhammad Syamil Muhammad Anshun, maaf saya kalau saya silap sebut ya, atas soalan yang dikemukakan. Kalau saya nak membuat satu dakwaan pun, saya tidak ada melakukan kajian ataupun membaca kajian yang komprehensif, tetapi saya berhipotesis bahawa dalam satu tempoh yang sudah agak lama, bergenerasi, sistem pendidikan kita, bukan hanya di Malaysia tapi di banyak tempat lain juga sebenarnya, yang mana sistem pendidikan kita tertumpu kepada benda-benda yang sifatnya adalah untuk dipanggil low order thinking skill, yang membabitkan kemahiran berfikir yang sangat basic, lebih bersifat apa yang kamu tahu, ya, factual knowledge. Tetapi dan juga pembelajaran itu telah mensia-siakan, pendidikan itu telah mensia-siakan satu tempoh yang lama, daripada darjah 1 sampai darjah 6, lepas tu form 1 sampai form 5, untuk ketika otak sedang rancak berkembang, synapse kat dalam kepala apa semua tu tengah ada berlaku pruning, ya, ada yang nak menguncup, ada yang menanti untuk disimulasi. Pada masa itu otak kita tidak dirangsang disebabkan oleh pembelajaran yang kaku, pembelajaran yang fokus kepada kemahiran tangan, kemahiran orang kata kemahiran menghafal. Tetapi untuk menyelesaikan masalah, berfikir, berdepan dengan masalah sebenar yang wujud di dalam masyarakat agak kurang. Sehingga saya berhipotesis bahawa di negara kita ini ekoran daripada bila saya pergi ke universiti-universiti untuk buat program suatu ketika dahulu. Bila saya pergi ke universiti-universiti yang tidak terkemuka lah, universiti-universiti swasta, universiti-universiti yang bukan terdiri daripada pelajar straight A, universiti-universiti yang pelajarnya buat sijil dan diploma dulu baru buat ijazah, saya dapati cara pelajar-pelajar di universiti-universiti yang tidak ternama ini lebih dia punya common sense dia lagi bagus, dalam bahasa mudah dia, berbanding dengan pelajar yang fast track. Bukan fast track pun, yang ikut track yang betul lah. Pelajar yang mendapat keseluruhan manfaat daripada sistem pendidikan, yang saya jumpa mereka di universiti-universiti utama negara kita, dia memberikan beberapa indikasi yang pelajar-pelajar yang less fortunate, pelajar-pelajar yang kurang bernasib baik, lebih bernasib baik daripada pelajar yang bernasib baik tadi. Sebab bila bajet kurang, duit kurang, mereka tak masuk universiti dulu, mereka kerja dulu, mereka ambil sijil dulu. Benda-benda itu menyebabkan problem solving, kemudian kehidupan yang mereka tempuh itu menjadikan otak mereka berfikir. Jadi kalau kita balik pada soalan yang sahabat tanya tadi itu, maknanya kalau kita belajar agama pun, ilmu agama kita adalah fakta, bukan ilmu agama yang sifatnya adalah untuk berfungsi dalam masyarakat. Jujur saya katakan, sebab tu saya ada tulis satu artikel di blog saifrisal.com. Saya ada sebut tentang design thinking di dalam usaha dakwah, iaitu instead of kita menjerumuskan diri ke dalam kerja-kerja Islam, ya, saya tak tahu lah macam mana nak describe itu. Instead of kita menjadi pendakwah melalui kitab, iaitu kita datang usrah, kita pergi belajar agama syariah, lepas tu kita belajar banyak daripada Quran, daripada hadis dan sebagainya, kemudian kita tawarkan solusi kepada masyarakat. Itu adalah satu flow yang bermasalah, sebab kita belajar teks, kita belajar Islam yang sepatutnya. Islam yang sepatutnya itu maksudnya Islam secara teori, tetapi kita tidak faham keperluan masyarakat, kita tidak kenal masyarakat, kita tidak tahu apa yang membelenggu masyarakat.
maka kita jadi shock sendiri. Kita dah baca banyak kitab, kita ada CJ Syariah, kita ada PhD dalam pendidikan Islam. Mungkin sebahagian daripada kita assume yang kita telah faham Islam, therefore pemahaman saya tentang Islam menyebabkan saya ada macam-macam perkara yang saya nak cadangkan sebagai solusi kepada masyarakat. Sedangkan dia tidak kenal masyarakat. Jadi sepatutnya, saya jarang guna istilah sepatutnya, apa yang boleh saya cadangkan ialah untuk daripada awal lagi jiwa untuk memperbaiki masyarakat, membuat kerja-kerja kebajikan dimulakan dengan engagement dengan masyarakat. So daripada sekolah lagi banyak buat kerja kemasyarakatan, faham rakyat, kenal masyarakat, dan kemudian bila dia belajar bidang apa sekalipun, khususnya bidang agama, kerana saya daripada bidang agama, bila belajar bidang agama tu dia akan sentiasa ingat bahawa you need to understand the people so that you can create a solution based on the needs. You boleh bina penyelesaian berasaskan pemahaman you tentang apa yang masyarakat perlukan. Jadi tak adalah misalnya mak rempit, kita nak rawat mak rempit, kita tawarkan kepada dia mengaji sifat 20. Kita rasa ilmu sifat 20 tu sangat hebat dan kita anggap bahawa semua orang kena belajar sifat 20. Maka mak rempit ni, oleh kerana mereka ni ada masalah moral ke, masalah perangai ke apa ke, maka berdasarkan kepada ilmu-ilmu yang hebat dalam Islam ni, belajar benda ni, misalkan berguna ke, bermanfaat ke? Tak bermanfaat. Bukanlah kerana sifat 20 itu sendiri, tapi sebagai contoh, dan juga benda-benda yang lain. Jadi kalau berbalik pada apa yang disebutkan tadi, pada pandangan saya isu itu timbul mungkin disebabkan oleh kerana untuk satu tempoh masa yang begitu panjang, kita telah meluangkan masa untuk mendapatkan so-called pendidikan, tetapi pendidikan itu tidak mengoptimumkan kemampuan fikiran kita dalam problem solving, dalam kreativiti, dan itu telah menyebabkan pelbagai konflik terjadi di dalam pemikiran. Ilmu agama banyak pun jadi profesional dalam bidang-bidang pekerjaan sekalipun, but when it comes to situation yang perlukan kepada common sense, contohnya, macam-macam kerenah pemikiran yang membingungkan kita. Dan kita nampak banyak contoh di suasana yang ada pada masa sekarang inilah, di musim-musim COVID-19 ni kan, pening. Pihak berwajib macam mana nak mengawal masyarakat agar bersikap dengan sikap yang selamat untuk diri mereka sendiri. Wallahualam. Itulah ya, mungkin sedikit. Saya tak tahu dah berapa lama dah sebenarnya saya online, almost 1 jam. Sekarang ni pukul 5.03. Saya start tadi pukul 4 suku. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada sahabat yang bertanya. Kalau misalnya ada apa-apa soalan lagi, daripada Wan Fazilah ada menyebut sangat menghargai teknik Ustaz merungkaikan hal pendidikan ni. Saya cubalah ya, saya pun tak pasti, saya pun masih belajar, tetapi bila baca tentang Ignaz Semmelweis tu memang rasa sedih kan, fikir tentang beliau. Jadi dia macam memberikan idea kepada kita bahawa dalam kehidupan ini bukan sentiasa kebenaran itu yang akan menang ya, tetapi banyak faktor yang rumit dalam kehidupan ini yang menyebabkan segala-galanya tidak selancar yang diharapkan kan. Bagaimana kita ingin mendapatkan situasi bagaimana anak murid kita perlukan, sedangkan zaman bergerak pantas. Mohon pandangan Ustaz. Saya tak pasti adakah saya faham dengan betul soalan ini, tapi berdasarkan pemahaman saya, macam mana kita nak jadikan anak murid kita ni keperluan mereka difahami dan mereka juga memahami keperluan masyarakat. Saya fikir satu daripada pendekatan yang boleh dipakai ialah dengan mengambil manfaat daripada satu model pendidikan yang dikupas peringkat awalnya ialah John Dewey, iaitu melalui experiential education ya, experiential learning, pembelajaran berasaskan pengalaman. Pembelajaran berasaskan pengalaman ini bermaksud pembelajaran yang
mengeluarkan pelajar daripada pembelajaran formal dalam kelas. Sebab belajar dalam kelas tu pun experience juga kan, membaca, menulis, mengira pun adalah pengalaman. Tetapi yang dimaksudkan dengan pembelajaran berasaskan pengalaman, experiential learning ini adalah pembelajaran secara hands on daripada situasi-situasi di luar daripada bilik darjah, dan dia juga bukan hanya aktiviti, tetapi aktiviti itu juga disertakan dengan reflection. Reflection ini kita support pelajar untuk pelajar itu berfikir tentang kerja-kerja yang dia buat, apa nilai pembelajaran yang ada kat situ. Dan facilitator ataupun cikgu boleh tanya soalan-soalan. Dia ada beberapa model yang saya tak ada buat preparation, saya tak boleh nak explain sangat. Beberapa model yang membolehkan cikgu untuk initiate pelajar-pelajar untuk fikir. Contohnya apa yang berlaku, bagaimana perkara itu boleh berlaku, apa yang kamu lihat daripada hal ini, apa yang boleh dipelajari, apa penambahbaikan yang boleh terjadi. Jadi misalnya di sekolah kami di Khalifah Model School Secondary KMSS, kami ada satu semester khas untuk itu yang kita usahakan seawal tahun 2015 dahulu. Pada masa itu, semester ni dikenali sebagai LLM, ya, Lifelong Learning Module. Lifelong Learning Module ni ialah 1 ke 2 bulan yang tak ada kelas. Ya, saya beranikan diri pada masa tersebut untuk wujudkan 1 ke 2 bulan yang tidak ada kelas, tetapi pelajar-pelajar ini memilih aktiviti-aktiviti yang berada di luar kelas yang kita rancang, seperti pertanian, penternakan, backpacking, ada yang pergi snorkeling, ada yang pergi belajar memasak, ada yang plan untuk buat fundraising program, mengedarkan makanan kepada gelandangan selama lebih kurang dalam sebulan ke 2 bulan, macam-macam program lah. Jadi ketika program ini di peringkat awal memang agak mencabar daripada sudut pemikiran. Pelajar pun mungkin fikir yang benda tu cuti. Parents pun susah hati sebab dia fikir kalau pelajar tak pergi sekolah, pelajar tak masuk kelas, dia ni belajar ke? Jadi proses tersebut masih berlangsung sehingga sekarang, yang mana ini adalah merupakan semester di mana pelajar-pelajar KMSS dihantar keluar untuk mereka belajar daripada pengalaman. Dan pengalaman itulah yang saya maksudkan sebagai experiential learning, yang boleh membantu meningkatkan kualiti pembelajaran pelajar-pelajar, sebab mereka nampak bagaimanakah kewujudan ilmu-ilmu dalam kelas tu dalam realiti kehidupan. Dan kita cuba encourage, berikan galakan kepada cikgu-cikgu untuk design program-program yang integrate, yang mengintegrasikan subjek-subjek. Contohnya pergi ke Pulau Pangkor selama 1 weekend ataupun 3-4 hari. Dan semasa dekat Pulau Pangkor itu, subjek pendidikan Islam, geografi, kemudian subjek macam-macam lagi lah, ya, ekonomi ke sejarah ke, digabungkan untuk kita katakan pelajar-pelajar itu belajar. Contohnya dari segi pendidikan Islam, bila mereka pergi Pulau Pangkor, mereka tengok orang nelayan Pulau Pangkor ni, mereka semayang macam mana ketika menangkap ikan. Mereka semayang tak dalam perahu mereka, dalam kapal mereka? Kalau mereka semayang, macam mana mereka semayang? Kemudian, siapakah penceramah di masjid-masjid di Pulau Pangkor, di surau-surau Pulau Pangkor? Adakah pendakwah tempatan ataupun pendakwah yang datang daripada Tanah Besar di Semenanjung? Ataupun macam mana, kan? Jadi, bila aktiviti-aktiviti itu dijalankan, guru masing-masing ini memantau bahagian masing-masing. So, guru bahasa memantau pembelajaran bahasa, guru pendidikan Islam memantau aspek pendidikan Islam, guru di bahagian subjek lain-lain lah, ya, business study ke, memantau daripada subjek masing-masing. Tetapi pembelajaran itu ialah apa yang dikatakan sebagai experiential learning. Mesti ada keberanian dalam diri guru, ibu bapa dan juga kemudian anak-anak akan menyusul bahawa pembelajaran bukan hanya terjadi dalam kelas, tetapi pembelajaran juga boleh berlaku di
di luar kelas, dan kita telah memulakannya sejak 2015. Saya berada jauh dan tidak lagi terbabit secara orang kata micromanagement dengan sekolah, tapi saya sangat berharap agar semester LLM itu terus menerus dijalankan, dan saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada semua pihak, peladang, tukang masak, pengusaha perusahaan biskut dan kek ke macam-macam yang sudi untuk bekerjasama dengan sekolah kami menyediakan peluang untuk pelajar-pelajar kami belajar. Itu bukan benda yang kita buat secara random, tetapi dia berasaskan kepada sains, khususnya bagi mereka yang lebih berminat dalam learning sciences. Ia adalah sebahagian daripada orang kata pendekatan konstruktivism di dalam mereka bentuk pembelajaran. So itu salah satu daripada cadangan saya lah, macam mana kita nak bantu pelajar-pelajar untuk mereka memahami realiti kehidupan. Dan saya harap pelajar-pelajar sekolah Khalifah yang bekas pelajar dan yang masih belajar mendapat manfaat daripada apa yang pihak sekolah usahakan itu, kan, insyaAllah. Dr. Amiruddin Ahmad, we want more, Ustaz. Tapi tak boleh lah, selalu nanti kebosanan, dan saya pun tak ada modal nak cakap apa, kan. Bolehlah sekali-sekala. Ni pun dah lama, saya rasa dah banyak bulan dah saya tak buat live ni, sebab saya sendiri dibelenggu dengan macam kemurungan sikit lah. Tak ada mood nak bincang, nak bincang buat apa, kan. Saya pun tak tahu. Sehinggalah dalam sehari dua ni saya banyak terfikir tentang Ignaz Semmelweis, dan kali itu saya fikir, okeylah, jom kita buat satu sesi live, kita bincang sikit tentang semua, dan juga Rostam Pasha yang berkutu, dan dengan sehingga saya teringat sehingga kan dikatakan pada masa tersebut orang-orang yang jealous dengan Rostam Pasha sebab dia laju naik pangkat, dia kata Rostam Pasha ni sampai kutu pun menguntungkan dia sehingga dia naik pangkat, sebab kerana dia berkutulah dia dapat kahwin dengan anak Sulaiman the Magnificent, kan. Kerana kutu itu membuktikan yang dia sebenarnya bebas daripada penyakit kusta, kan. Daripada Tuan Muhammad Azwan, Allah gambar Allahyarham Tuan Guni Aziz pula, kan. Sedih dan rindu pula kita pada dia. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz sihat dan terus memberi idea reform dalam bidang pendidikan. InsyaAllah, terima kasih. Saya beri idea, tetapi anda lah yang mengambil dan memanfaatkannya. Idea hanya idea, dan dia tidak bertukar menjadi manfaat sehinggalah ianya diamalkan. Gitulah, kan, insyaAllah. Jadi kalau nak tengok kat luar sikit, itulah di kawasan luar rumah saya. Sekarang ini di hujung bulan Mac. Boleh kita katakan cuaca pun dah tak sejuk mana, lebih kurang dalam 2-3 darjah Celsius. Salji pun ada sikit-sikit lagi. Nampak macam dah nak habis musim sejuk, tapi insyaAllah katanya dalam hari Selasa dan hari Rabu masih ada salji. Cuma tahun ni memang masih boleh dikatakan tahun yang agak pelik bagi kami, kerana ini adalah musim sejuk yang paling tak sejuk lah. Sehingga kita jadi kebingungan melihat cuaca pada tahun ini. Wallahualam. Saya kira sekadar itu sajalah, cukuplah, dah lama sangat, 1 jam lebih. Terima kasih, selamat beristirahat kepada sahabat-sahabat semua di tanah air ataupun di mana-mana sahaja. InsyaAllah pada masa-masa yang akan datang kita boleh adakan sesi live lagi. Dan kalau ada sebarang cadangan untuk bincang tajuk apa, sebab saya memang tak ada idea, saya tak tahu nak cakap apa. Saya dah lama tak ceramah, kemudian maghrib semua, jadi dah tak kreatif dah untuk fikir. Adalah lebih baik anda sebagai pendengar yang mencadangkan kepada saya, dan saya cuba tengok apa yang saya mampu dan boleh untuk diulas dalam sesi-sesi live yang akan datang, insyaAllah. Wallahualam. Selamat beristirahat, dengan tidur lambat. Kita berjumpa di dalam sesi live yang seterusnya. Sekian, wabillahil hidayati wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.